أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد. Dimuliakan Fadilatul Imam Tuan Bilal, seluruh jatuhan kuasa pengurusan surau, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita kesempatan, kekuatan untuk sama-sama kita terus mengabdikan diri kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ni kita sambung kembali perbincangan daripada surah Asy-Syarh ataupun surah Alam Nashrah, biasa yang kita sebut tu. Iaitulah surah yang ringkas sahaja, pendek, tetapi mempunyai intipati yang kuat untuk kita sama-sama renungkan, yang mana bersesuaian dengan bulan ini adalah bulan apa? Bulan Rajab, kan? Sehingga kita digalakkan dalam riwayat Nabi berdoa dengan ungkapan Allahumma barik li ataupun Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana. Baca dia Rajabin, tapi kalau tuan-tuan nak selamat baca Rajab je lah. Dia dari segi nahu dia tu kan. Jadi ya Allah, berkatilah kami pada Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada Ramadan. Baik, Rajab ini pertama sekali tentulah antara fadilat Rajab ni, dia adalah antara bulan yang disebut sebagai Ashhuril Hurum, bulan-bulan haram. Dan dalam bulan Rajab ni secara kelebihannya, kita tahu dia ada kelebihan di segi ganjaran-ganjaran beribadah di dalamnya, terutama puasa contohnya. Puasa di bulan-bulan haram ni ada kelebihan tertentu yang memang disebut dalam hadis. Cuma dalam bulan Rajab ni, seperti kita tahu, ada peristiwa besar dalam takwim ataupun sejarah sirah Nabi SAW, iaitulah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Apa kaitan dengan surah ataupun peristiwa Al-Isra dan Mi'raj dengan surah yang kita nak bincang? Tidak ada hubung kait secara langsung tetapi kerana kita tahu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu adalah yang disebut sebagai tasliyatan, satu unsur ataupun satu anugerah yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai ingin menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beberapa episod kedukecitaan yang dilalui oleh baginda sebelum tu. Umpamanya kita tahu kewafatan dua orang penting dalam karier dakwah Nabi, iaitulah siapa dia? Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, isteri yang Nabi sangat sayang, dan yang kedua Abu Talib, orang penting
Walaupun Abu Talib tidak beriman kepada Nabi, tapi dia orang yang penting apabila menjadi backup besar Nabi. Tak cukup dengan tu, kita tahu lepas tu Nabi pula diuji dengan tekanan dakwah di bumi Mekah itu sendiri. Kemudian Nabi mencari inspirasi baru di Taif juga, dengan harapan yang positif, tapi Nabi dapat sambutan yang sebaliknya juga, cacian, makian dan juga maknanya tindak balas yang tidak baik kepada Nabi. Maknanya Nabi tak dapat juga untuk survive dakwah Nabi di situ. Paksa Nabi balik. Dan sehingga dalam riwayat Abu Daud dinukilkan atau diceritakan kisah ataupun ungkapan munajat Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Nabi menyebut, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'anil nas. Kan? Ya Allah, hari ini aku mengadu kepada engkau dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan hilangnya hilah. Hilah ni orang Melayu ambil hilah ni jadi tak baik, maksud dia jadi tipu hilah. Tapi hilah ni idea, makna Nabi jadi tak tahu nak buat apa, kan? Hilah maknanya Nabi hilangnya, kurangnya idea, strategi aku, apa aku nak buat lepas ni. Wa hawani 'alan nas, dan aku terus dicaci maki oleh manusia. Ila man takiluni nafsi, Nabi kata kepada Allah, ya Allah, kepada mana lagi engkau nak campakkan tubuh badanku ini? Ila man yatajahamuni, adakah kepada kelompok manusia yang terus menerus menceca memaki aku? Jadi inilah peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Nabi beberapa tahun, setahun dua begitulah, dalam tempoh yang cukup mengerikan, sehingga Nabi balik ke Mekah pun begitu juga. Tekanan demi tekanan terus dilakukan oleh Quraisy ataupun musyrikin Mekah ni, dan akhirnya Nabi dianugerahkan Al-Isra wal Mi'raj, satu kemuncak kegembiraan. Walaupun itu berlaku sebelum Nabi berhijrah, tapi kerana Al-Isra wal Mi'raj ini tidak pernah dilalui oleh mana-mana Rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi dibawa ke tempat yang paling tinggi, tempat yang tidak ada satu makhluk pun yang sampai ke situ, iaitulah Sidratul Muntaha. Hatta para malaikat pun tidak pernah sampai ke situ. Nak menunjukkan ketinggian darjat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi itu saya nak kaitkan dengan apa yang kita bincangkan pada apa nama dia malam ini. Surah Asy-Syarh ini adalah keterikatan soal kelapangan jiwa. Kerana Allah menyebut, kita sambung ayat yang ketiga itu, allazi anqadha dhahrak. Apabila Allah menyatakan Allah telah menghapuskan bebanan yang telah terpikul di pundak ataupun zahrun ni belakang. Maksudnya ibarat Nabi selama ni melalui kegetiran yang teramat dalam perjalanan dakwah Nabi. Jadi Allah memujuk Nabi, Allah menggambarkan betapa kepayahan, kesengsaraan itu Allah hapuskan. Tapi itu adalah satu jalan yang Allah ingin perlihatkan, bukan hanya kepada kekasihnya baginda SAW, hatta dengan jelas kepada kita semua, bahawa liku dakwah itu adalah satu perkara yang pasti. Kan? Sebab tu saya selalu bila kalau cerita tentang dakwah Rasulullah ni, memang nak gambar dengan dakwah saya ataupun dengan realiti hari ni macam bukan langit dengan bumi je lah, kan? Tak tahu nak banding, sebab jauh sekali bandingannya. Kerana tentu dakwah di zaman ataupun yang dilalui oleh Nabi itu, manisnya itu pada kepahitan yang Nabi lalui. Maknanya sunnah, sunnatud dakwah itu likunya sangat berat, dan disitulah kemanisannya.
Kan? Di situlah kemanisannya, kelazatan berdakwah di situ. Kan? Berbanding dengan dakwah yang hari ini ialah dengan suasananya, tak ada siapa dapat nafikan. Kerana dakwah hari ini dia sudah bermacam-macam pendekatannya. Dan itu tak dapat kita nafikan zamannya. Ya, tapi itulah hakikat. Kerana dakwah yang diperjuangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dulu memang bukan calang-calang perjuangannya. Ya, mengharungi perit sengsara itu amat luar biasa sekali. Dan bukan sahaja kepada baginda, hatta kepada para sahabat. Sa'id bin Amir contohnya, seorang sahabat, antara kisah yang pada saya juga besar untuk kita sama-sama ambil iktibar. Apabila Sa'id bin Amir ni suatu ketika dia ditangkap oleh Quraisy. Kan? Dia ditangkap oleh Quraisy dengan tujuan untuk mengancam atau mengugut agar dapat memberitahu di mana kediaman Muhammad, Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok ni. Inilah yang berlaku kepada para sahabat. Sa'id bin Amir ni diugut dalam keadaan dia diikat, kulitnya di apa kita panggil? Lembu tu panggil apa? Lapah. Tapi tak sesuai kulit orang lapah, tapi macam tu dihiris. Dihiris sikit dengan penuh sengsara, seksanya, hanya untuk mengugut dengan soalan di manakah Muhammad. Tapi tuan-tuan tengok para sahabat, level iman para sahabat, tuan-tuan. Sebab tu kita pun kan, yalah, kita mungkin kita boleh kata kita ni tak hidup zaman Nabi kan. Kalau kita hidup zaman Nabi, kita pun mungkin setahap para sahabat. Oi, jangan mamai tuan-tuan. Kalau betul lah orang kata apa, orang yang hidup zaman Nabi tu memang semudah-mudahnya untuk ikut Nabi, tak ada orang yang tolak dakwah Nabi kalau ikutkanlah kan. Tapi demikian, Nabi fight, maknanya Nabi berjuang habis-habisan dengan tentangan yang bertali arus. Apa kata Sa'id bin Amir waktu dia kena seksa, tuan-tuan? Dia kata apa dekat Abu Jahal? Wahai Abu Jahal, di saat engkau sedang menyeksa aku ni, wahai Abu Jahal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk bersenangan dengan ahli keluarganya. Tetapi wahai Abu Jahal, kalau aku mengetahui seandainya di saat Muhammad itu sedang duduk beristirahat dengan keluarganya, dengan ahli itu maksud keluarganya, tiba-tiba ada satu duri yang menusuk ataupun menembusi kulit Muhammad itu lebih aku sakiti daripada siksaan yang kau sedang lakukan kepada aku. Tuan faham tak maksud dia? Faham? Itulah level para sahabat. Duri yang sikit itu yang tercucuk di bahagian atau tubuh Muhammad itu lebih terseksa buat kami, buat aku, berbanding seksaan yang kau sedang lakukan pada aku. Oh, itu tuan. Sebab tu memang kalau tuan-tuan duduk renung kan, saya pun macam, sebab tu apa yang kita ada hari ni tuan-tuan memang uish. Sebab tu saya sebut macam solat ke, hatta apa saja kewajipan, walaupun dia sudut fiqahnya itu adalah kefarduan, hukum hakam dan sebagainya, tapi tuan-tuan tahu tak, semua ketetapan dalam agama ini, satu benda yang tuan-tuan kena ubah mindset apa dia, ia adalah satu anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Apa baik ketetapan, hukum itu, hukum ini, yang halal, yang harus, yang haram, semua itu adalah anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Tidak ada satu pun yang dihalal atau yang diharamkan, yang dihalal atau yang diharamkan itu, atau yang diwajibkan atau yang ditegak itu, melainkan semuanya adalah di atas kebaikan dunia dan akhirat setiap hamba Allah. Tak ada satu pun yang
tersasar. Kok-koklah ada melainkan benda furu'iyat yang mungkin ada khilaf, itu luas perbincangan lah. Tapi kalau benda yang memang fundamentalnya jelas ditegah, itu tentu membawa kemudaratan. Demikian kalau fundamentalnya itu jelas halal, tentunya itu sesuatu yang tidak ada masalah. Yang haram khinzir, yang haram arak, judi, itu jelas-jelas. Tak perlu kepada dalil naqli, tak perlu kepada sunnah, tak perlu kepada dalil Al-Quran dan sunnah. Terang-terang membawa kebinasaan kepada manusia sejagat. Betul tak? Tak ada mana agama yang mampu mendakwa judi itu bagus, melainkan mereka buat tu kesonokan. Tak ada mana agama yang mendakwa arak itu memang bagus, melainkan memang kerosakan. Apa saja nak menggambarkan apa yang saya sebut tadi, apa saja ketetapan dalam agama kita ini, semuanya kita istilahkan sebagai anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu bila saya kata contohnya bab solat, saya sebut solat, saya banyak mengajar solat. Solat dia tak anugerah yang memang tak tahu nak cakap, yang tidak ada tolak bandingnya. Satu-satunya yang ibadah yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Nabi untuk kita semua, iaitu tanpa pengantara Jibril, direct dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang kita sedang bincang. Besar tuan-tuan anugerah solat ni. Walaupun umat-umat terdahulu ada solat juga, cuma tak sama solatnya macam solat kita. Solat untuk umat Muhammad ni Masya Allah amat luar biasa sekali. Yang Allah panggil kita setiap hari 5 waktu, dengan seruan untuk mendekatkan diri kepadanya. Sebab itu bila kita faham ketetapan ini ataupun kefarduan itu sebagai anugerah, jadi dapat kita fahami bahawa ia perlu betul-betul dihargai. Kalau kita salat itu kita persembahkan dengan yang terbaiknya, diusahakan untuk ditunjuk kepada Allah itu dengan kadar yang terbaik, dengan bacaannya, dengan segala rukun-rukunnya. Itu istilah apa? All out kita bagi. All out tuan-tuan, 5 minit all out kita bagi yang terbaik untuk Allah. Kerana dia anugerah. Jadi ayat itu saya nak bagi tahu istilahnya itu supaya kita dapat membawa nilai itu, erti itu dalam pelaksanaannya sesuatu yang begitu bernilai. Tidak hanya kita memikirkan sesuatu kewajipan itu adalah semata-mata taklif, maknanya semata-mata soal tanggungjawab, tetapi ia lebih daripada itu, adalah soal fasa untuk membina kekuatan hub, alaqatul hub, hubungan cinta hamba dengan Tuhan. Kalau kita sekadar menganggap kewajipan, itu yang jadi bagi sebagian orang, bila dah buat dan, sebab dia anggap benda tu wajib semata-mata. Betul lah tu, taklah salah, tapi cara dia mempersembahkan itu tentu kadarnya biasa-biasa, kerana dia kata cukup lah aku buat. Tapi kalau dia rasa itu adalah satu anugerah, tuan-tuan bayang anugerah macam mana, kan? Kita pergi kenduri kan, orang bagi souvenir keluar daripada Dewan Kenduri kan. Kalau ada orang yang rezeki lebih, memang terbaik lah. Kadang-kadang dia punya dia souvenir dia tu kan, bagi saya ada pernah pergi kenduri kat mana kan, dia punya betul lah cenderhati yang bagi oleh-oleh tu Ferrero Rocher sebungkus dalam 7-8 biji tu. Berapa biji setelah tu? RM15 kan, ke lebih kan. Macam level kenduri ni. Tapi ada tempat bagi cawan ekor lah, mak ekor contoh lah kan. Tapi nak kata walaupun macam tu, kita pergi kawan baik ke apa kenduri, tapi dia bagi, kita tak kisah berapa ringgit pun, tapi kerana satu pemberian kita hargai, kita balik, kita simpan kan, kita letak tempat yang elok, kita tak buang.
Itu tuan-tuan, sekadar pemberian makhluk yang nilainya tak lebih RM3 kadang-kadang, kan? Bayangkan salat, Al-Quran. Ini anugerah yang sangat-sangat perlu kita betul-betul appreciate, nilai, betul-betul hargai. Baik. Ada ni. Wa rafa'na laka dhikrak. Kata Allah apa? Dan kami angkat atau kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nampak? Sebab itu tidak sah salat kita tanpa menyebut Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad. Tak boleh. Tak sempurna iman. Walaupun kalimat tauhid tu la ilaha illallah je lah. Bismillah. Tapi tidak sempurna iman, cacat imannya jika tidak dilengkapkan la ilaha illallah itu dengan Muhammadun Rasulullah. Demikian disebut salat. Tidak sah salat tanpa menyebut Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada nilai salat. Salat jika tidak menyebut Nabi Muhammad tidak sah. Demikian segala amalan kebajikan sepanjang hidup kita, every single tu rejected. Tak ada nilai. Tuan-tuan boleh bayang hidup seorang Muslim, dia sebutlah orang Islam, baik yang amat. Oh baik tuan-tuan, kerja ni ringan tulang, cakap pun bagus, kerja segala, tiba-tiba tak solat. Tuan-tuan bayang orang macam ni dekat akhirat tak sempat apa, kena humban dalam neraka tu. Sebab tu seruan solat ni saya ingatkan diri saya dan kita semua supaya jadi satu isu penting dalam family kita. Penting tuan. Solat ni kalau bermasalah, kacau bilau hidup kita, kan? Baik. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Oleh itu, maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya pada setiap al-usr, apa al-usr? Kesusahan. Pada setiap kepayahan atau kesusahan, kesukaran itu pasti diiringi dengan yusra, kemudahan. Itu tabiat alam. Dan yang memberi jaminan ini bukan ustaz, bukan mana-mana sistem, tak, tetapi Allah Azza wa Jalla. Pada setiap kepayahan pasti. Kenapa dia kata pasti? Ada inna, sesungguhnya. Mana memang pasti. Tapi hidup memang nak ada kena susah, kan? Yang tak ada susah betul-betul dalam syurga je. Dunia untuk medan fight, kan? Untuk kita fight segala sudut. Jadi suami yang terbaik, jadi ayah yang terbaik, kena fight, kan? Jadi ustaz kena ustaz yang terbaik, kan? Contoh semua, kan? Jadi imam kena imam yang terbaik, jadi muazzin kena muazzin yang terbaik, jadi jamaah kena jamaah yang terbaik, jadi makmum yang terbaik. Tak adalah kalau jadi makmum, dah lah jadi makmum, lepas tu bila solat kerja nak rukuk laju daripada imam. Ada tempat tu sebenarnya saya pernah tengok. Saya ingat mungkin dia tersilap, saya tengok setiap rakaat semua perbuatan imam tu dia nak potong. Geram ya, kecil besar saya tengok. Engkau dah tahu macam tu, kau pergi jadi imam, nak laju sangat. Dia nak cepat, kan? Maknanya tak terbaik. Jadi kita, dunia adalah medan untuk kita yang melakukan segalanya yang terbaik, kan? Kerana dunia adalah tempat kita berpayah-payahan. Ada satu orang hamba Allah, dia kata, ustaz, dia bukan ustaz, dia cakap saya, kita hidup ni ustaz, kan?
Tak berbaloi Ustaz kalau mati nanti masuk neraka dia kata. Saya cakap, lain macam ayat dia ni. Kan? Saya berfikir apa dia cakap tu betul ke tak kan? Betul lah. Hidup dunia ni kan, sebab hidup kan sekejap, mati, na'udzubillah, ada orang masuk neraka. Tak berbaloi hidup, baik tak hidup lah. Baik mati je cepat. Sebab dunia tempat kita buat yang terbaik semua benda. Walaupun keculasan kita itu pasti kat atas kita manusia kan, ada kedhaifan, kesilapan, itu normal manusia. Kerana itu kullu bani Adam khata', dia kata setiap anak Adam tu memang sentiasa buat salah. Cuma mukmin itu sentiasa bertaubat, memperbetul dirinya, sentiasa koreksi dirinya. Kan? Jadi bila dia kata tak berbaloi hidup dunia ni, kalau mati masuk neraka, saya cakap lain macam ayat ini. Tapi dia maksudnya dunia ni memang tak ada pilihan, memang kena baik, memang kena jadi baik tuan-tuan. Sebab tu bila pertemuan lalu yang saya kata kat tuan-tuan tu, teknologi Think Quran yang dah muncul ni tuan-tuan kena pakai. Kalau tanya saya, tak ada pilihan, tuan-tuan kena pakai benda tu. As long 299 tuan-tuan keluarkan untuk faham Quran, tuan-tuan laburkanlah, semua hidup sekali. Beli tuan-tuan, pakai. Manfaat besar, faham Quran tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dengar tadabbur ni, insya-Allah lagi 6-7 bulan tuan-tuan dah boleh tangkap kalimah-kalimah. Kita dengar dalam solat, kita boleh tangkap. Sangat bermanfaat. Sebab tu saya fight, saya bawa benda tu. Sebab saya tahu benda ni betul, banyak pengajian kita semua macam ni, tapi limited tuan-tuan. Maghrib Isyak macam ni, esok tak ada dah. Pengajian lain tak apalah, pengajian lain, tapi makna kata sistem tu kita boleh pakai setiap masa. Dia ada teknologi dia boleh monitor. Dan alhamdulillah, saya baru ni ada seorang tim saya tu, dia tak berapa nak yakin, sebab kita dapat sijil kepatuhan syariah daripada Dr. Zahrudin kan, Uza dia pergi email dia pergi email kat Dr. Zahrudin. Sekali Dr. Zahrudin balas apa? Ya, saya dah pantau semua tak dia balas, dan sila libatkan diri untuk menyebarkan teknologi ni. Ambil kan, gatal-gatal tanya lagi. Dr. Zahrudin suruh sebarkan sebab sangat bermanfaat. Dan semalam saya alhamdulillah Profesor Dr. Muhaya pula join, sebarkan. Kita nak bawa kan kesedaran untuk umat Islam. Tak ada pilihan tuan, Quran ni kena faham. Cuma yalah, kalau tanya orang kat luar sana nak pergi kelas, tak pergi, susah, masa limited. So dengan teknologi tu guna kan, 299 semua hidup tuan-tuan kan. Air mineral ni saya silap mahal ni untuk sehari lah kan. Setahun tu 80 sen je sehari kan. Kita punya teh tarik pagi tadi kita minum pun lagi mahal kan. Jadi guna teknologi tu untuk kita jadi seorang ayah yang faham Quran, isteri faham Quran, anak. Saya esok minggu depan saya ada pergi satu sekolah ni, ada 800 student dia. And ustazah dia minta saya cerita sikit tentang teknologi tu, and then dia nak pakaikan untuk semua student international school. Sebab dia dah ada 2 language, Melayu dengan English. So dia akan jadi satu platform untuk kita semua, satu jalan keluar. Sekian lama kita cari pendekatan apa cara yang terbaik untuk mudah faham Quran. Now dah ada dah depan mata kita, kena pakai. Kalau tanya saya as a pendakwah ni, saya tak ada pilihan, saya kena sebarkan benda tu. Tapi as a kita sebagai Muslim, tak apa, kita pakai. Tak sempat kalau kita nak menyebarkan, kita pakai untuk diri kita, keluarga kita. Sangat bagus tuan-tuan. Saya bila orang besar terlibat, saya tengok Masya Allah, ini semakin hari semakin ni. Sekarang kita nak bawa ke Indonesia pula mudah-mudahan. So kenapa? Kerana Al-Quran everything, semua sistem hidup kita dalam Quran, cakap kita dalam Quran, jalan kita dalam Quran, makan kita, semua pergerakan kita kemudian disusuli dengan hadis-hadis Nabi SAW untuk mendetailkan. Tapi kita bukan nak kata sistem tu terus pandai, taklah. Tapi makna kata adalah pintunya untuk kita semakin dekat memahami Al-Quran. Ini sampai tarawih, imam baca, otak fikir moreh macam mana kan? Baru rakaat ketiga, belum rakaat ke-10 rakaat ketiga fikir moreh. Pasal apa? Tak boleh nak ikat minda kita dengan ayat yang ustaz kita baca, imam kita baca. Jadi sebab tu penting dengan teknologi tu kita boleh tangkap, kita designkan dengan kaedah latih to be tu. Jadi
sistem AI tu, artificial intelligence tu, dia akan monitor macam mana kita guna sistem tu. Kita akan praktis insya-Allah. Within insya-Allah 6 months kita akan kuasai 80% Quran, kalimah-kalimah tu. So kat situ kita tengok macam mana Quran ni boleh ikat kita dengan barakah. Oh lain tu tuan, hidup ni kalau barakah melekat tuan, oh miracle. Itu dia. Baik. Kemudian Allah ulang 2 kali kan ayat tu. Inna ma'al usri yusra. Makna betul-betul Allah nak bagi tahu bahawa sesungguhnya kepayahan itu pasti disusuli dengan kemudahan. Confirm. Nah, ini melibatkan apa? Akidah. Kan kepada janji Allah Taala. Itu Quran tu saya kata tadi kemuncak terapi diri kita. Kita berpuluh tahun baca surah-surah macam ni, ayat lazim apa semua ni, tapi tak dapat connect dengan kita punya rohani kita sebab tak faham. Itu saya kata apa kat Promoya, ini adalah isu yang dia doktor saya kata yang sekian lama membarah dalam kehidupan umat Islam ni, baca Al-Quran tak faham. Ni macam mana? Yang faham Quran sikit-sikit ni pun macam saya ni apa semua ni berapa peratus je lah belajar bahasa Arab semua. Tapi majority kita tak mampu sebab yalah kelemahan di segi apa background bahasa Arab semua tak ada. Kan? Nampak macam mana dah sistem pendidikan kita macam tu. Kan? Tapi anak kata sekarang dah ada satu pendekatan daripada budak kecil yang tak faham langsung bahasa Arab, kita dah ada solution. Walaupun tak ada asal bahasa Arab, walaupun dia umur dia berapa pun, benda tu dah boleh guna insya-Allah. Baik. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila faraghta, kamu berada pada waktu yang lapang. Faraghta maknanya dah selesai. Faragh ni kosong. Dan satu kerja, fansab, bersungguh-sungguh engkau mengerjakan amal soleh yang lain. Nampak tuan-tuan? Ni sistem agama kita. Sebab itu kan ada orang pencen, ramai ayah-ayah pencen. Contoh, apa ni pencen contoh. Tuan-tuan jangan anggap pencen tu rehat tuan. Ubah mindset. Pencen itu adalah kata apa? Peluang untuk kita buat job baru. Buat kerja baru, kan? Bukan rehat, bukan aku. Yalah, orang kata pencen ni inilah masa untuk pergi surau. Betul lah tu, itu tak dinafikan. Tapi tuan-tuan duduk 24 jam ke dalam surau? Tak juga, kan? Cuba tanya kebanyakan orang pencen lah, bukan tuan-tuan ni, kan? Orang lain. Agak-agak dia lama dekat surau ke kat kedai mamak? Orang pencen. Lama ke surau ke kedai mamak? Kuliah ni, maghrib isyak ni, bukan sini ni, kata sini contoh lah. Kan sebagai tempat tu, lepas isyak tu sampai pukul 11 malam kedai mamak. Tu malam, pagi sambung ni. Lepas subuh dia pergi surau, alhamdulillah. Tapi lepas subuh sampai 9:30 lepak lagi. Kan? Tu nama dia pencen. Lepas tu lepak, relax. Betul lah tu, dia boleh konsisten pergi surau semua tu satu sudut yang bagus, masya-Allah. Tapi amatlah duka cita kalau dia punya mindset macam tu je. Langkah baik masa-masa yang lopong tu, yang lopong dan lapang tu dipenuhkan dengan amal kebajikan yang lain. Kan? Kalau nak join charity, masuk NGO ke apa-apalah. Kan? Tak kisahlah. Yang penting ada. Taklah istilah rehat tu rehat sungguh. Kan? Kita pun tahu badan ni lagi rehat lagi banyak penyakit datang. Betul tak? Kan? Badan ni lagi rehat lagi banyak penyakit. Rehat untuk badan ni cukup-cukup je. Lebih rehat sakit pula datang. Kan? Tak cukup rehat pun masalah jugalah. Kan? Tapi mana kata cukup-cukup. Ngam-ngam dan buat kerja lain. Macam ni. Lepas tu Allah kata fa idza faraghta fansab. Settle satu kerja, buat kerja lain. Kan? Sebab kita bukan satu orang, tak tahulah kalau ada orang kata ustaz saya lepas pencen ustaz satu hari saya baca Quran 10 juzuk. Kalau itu level dia, tafadhal. Kalau boleh. Kan? Memang 5-6 jam satu hari dengan Quran, okey.
Kan itu kalau tanya saya 2 tahun dia buat macam tu memang Al-Hafiz jadi. Lepas pencen jadi Al-Hafiz. Kan si hafal jadi. Baguslah kalau macam tu, tapi saya rasa secara umumnya tak macam tu. Sebagian orang rehat betul. Kan? Jadi kena isi masa kita tu dengan banyak amal-amal kebajikan. Tak kira apa pun. Yang meniaga lah. Kan? Tapi of course lah kita lebih mempertingkat dari segi amal soleh kita, dari segi ialah kualiti Quran ke apa benda, solat tu lebih banyaklah masanya. Kan? Tapi maknanya jangan kita jadi satu orang yang pasif. Habis pencen ke apa semua dan betul-betul rehat, enjoy. Sayang tuan. Umur yang ada ni sampai kesudah kita akan bagi. Bila orang kata kalau sedekah ni bukan sedekah tu semata-mata dengan harta, dengan wang ringgit apa semua, tapi sedekah ni dengan masa kita, sedekah dengan tenaga kita untuk segala amal kebajikan. Itu semua sedekah. Jadi macam tu kita punya minda umat Islam. Yang kita pencen apa berhenti tu hanya kerja rasmi kita selama ni. Tapi untuk amal-amal lain ni teruskan berbakti untuk diri kita, keluarga, agama apa semua kan. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon apa sahaja yang engkau inginkan. Maknanya kemuncak kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Azza wa Jal. Kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat solid. Maknanya semua yang kita buat ni akhirnya penyerahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, surah Asy-Syarh atau Insyirah ini walaupun ringkas saja, dia lebih kurang 6 ayat atau 8 ayat ni, tapi dia very powerful. Dia adalah surah yang, sebab tu sebagian ulama menggalakkan kita membaca surah Asy-Syarh ni waktu pagi, supaya kita refresh, inspired gitu, inspirasi kita daripada surah ni semakin bersemangat, semakin sebab dia memujuk, membina kekuatan emosi kita. Jadi sebab kita kadang badan kita ni dia datang daripada sini, penat tu daripada sini. Sebab tu kan, contoh lah kita kan setengah jam baca Quran kan, melelong. Tapi kalau tengok movie 2 jam, cerah mata. Sebab dia bukan ngantuk tu, dia datang dari sini kan. Jadi makna kata surah ni dia menghidupkan emosi. Jadi bila emosi kita semakin segar, tindakan kita semakin positif, semakin kuat, dan dia bagi kesan kepada kehidupan yang lebih baik insya-Allah. So itu saja untuk saya kongsikan surah ni, mudah-mudahan khususnya untuk diri saya sendirilah, untuk saya perbaiki diri saya dan kita semua untuk ambil manfaat, menghayati surah Asy-Syarh ini, mudah-mudahan. Wallahu alam. Saya ada isyak ni, saya nak ke Shah Alam, ada urusan insya-Allah. Jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Azan tak bunyi tak? Sebenarnya boleh. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih banyak-banyak, mohon maaf banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.